Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel perbandingan agama atau comparative religion atau in Arabic Muqaranatul Adyan dan bahasa Arab. Bahasa Arab pun ada agak. InsyaAllah kita buat dua-dua sekali. Sebab ada permintaan dari sahabat-sahabat saya supaya continue dengan bahasa Arab juga. Sebab saya ni dua-dua saya mengajar comparative religion, perbandingan agama, Muqaranatul Adyan, bahasa Arab pun saya mengajar. Cuma perbandingan agama ni kita buat secara berterusan. Dia tak ada orang kata apa time limit. Sama ada saya continue waktu di kuliah masjid dan surau nanti bila habis PKPP ni, dan saya juga buat teruskan di online lah. Bahasa Arab ni dia tak lama, 4 bulan je. 4 bulan sekejap ya. Yalah, walaupun 4 bulan tapi insyaAllah melalui teknik, kita bagi teknik ni dalam masa 4 bulan, tak sampai 4 bulan pun boleh baca magazine Arab, boleh faham magazine Arab, newspaper Arab, kita Arab, dan insya-Allah serba sedikit secara bertahap lah, Quran dan hadis. Tak mau ke? Allahu Akbar. Cuma kita start dulu comparative religion. Satu tajuk yang sangat menarik. Kita mula dengan tajuk yang sangat menarik. Semua menarik, cuma slow from step by step kita start dengan tajuk ni. What is the focus of Islam and Christianity? Fokus tu apa? Fokus tu ialah tumpuan. Dalam Islam dan Kristian ni sama tak fokus dia? Tumpuan dia sama tak? Ke tak sama? Logically. Kalau sama lah, tak payahlah penat-penat pendakwah Islam siang malam pagi petang pergi dakwah dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan di kalangan penganut Kristian tu. Kalau sama, kalau tak sama, tak perlulah bagi pihak Kristian pula penat-penat pendakwah dia yang dikenali sebagai evangelist or missionary or whatever. Dialog, bahas dengan kita di kalangan Muslim ni. Jadi oleh kerana fokus dia tu tak sama lah. Walau bagaimanapun sebelum kita mula, oleh kerana dalam perbahasan kita ni bukan saja topik ni, semua topik-topik yang akan datang dia akan melibatkan ungkapan-ungkapan Bible. Jadi kita kena tahu terlebih dahululah serba sedikit Bible tu apa benda. Kita selalu dengar kan, Bible. What is Bible? Bible ni saya rasa semua pun tahu lah. General speaking, itu ialah kitab suci penganut Kristian. Apa makna Bible tu? Library of books. Pasal apa? Dalam Bible tu dia banyak books. Senang faham, banyak surah lah. Berapa banyak? At least 66. Pasal apa? Kerana ada yang kata 73. At least 66 lah. Yang 73 tu pun percaya yang 66 ni. Cuma yang 73 tu dia ada additional 6 or 7, 66, 73 apa? 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Ada 7 kitab tambahan. Bible ni dia ada 2 bahagian. Yang nama Library of Books ni dia ada 2 bahagian. Bahagian pertama dalam bahasa Arab dia sebut Al-Ahdul Qadim. In English, New Testament. Dalam bahasa Nusantara ni disebut Perjanjian Lama. Pasal apa Perjanjian Lama? Kerana merujuk kepada semua kitab-kitab atau surah-surah yang ditulis sebelum Jesus Christ atau Nabi Isa AS. Bahagian kedua ialah Al-Ahdul Jadid. Bahasa Arab, kalau buka Bible Arab dia tulis Al-Ahdul Jadid. In English, New Testament. Bahasa Nusantara, Perjanjian Baru. So gabung kedua-dua jadilah complete Bible. Antara kitab
atau surah-surah yang ada dalam perjanjian lama tu ialah yang kita pernah dengar dan kita beriman pun, iaitu kitab Taurat yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Antara isi kandungan perjanjian baru yang kita juga beriman dengan kitab, bukan perjanjian baru, kandungan yang ada dalam perjanjian baru tu ialah kitab Injil. Taurat dan Injil disebut dalam Quran kitab-kitab terdahulu yang kita beriman. Cuma persoalannya ialah, adakah kitab Taurat dan kitab Injil yang ada dalam Bible tu ialah kitab yang original? Itu je. Atau adakah kita beriman dengan kitab Taurat dan Injil yang ada dalam Bible tu? Adakah dia original dan yang tu yang kita beriman? Jadi kata para ulama, kita beriman dengan Taurat, kita beriman dengan Injil. Cuma bukan Taurat dan Injil yang ada dalam Bible. Sebab Taurat dan Injil yang ada dalam Bible mengikut perspektif Islam, dia tak original lagi. Dia, walaupun disebut Taurat, walaupun disebut Injil, but not original anymore in Islamic perspective. Pasal apa? Kerana bila dibuat kajian, saya ambil satu sebab. Dia banyak sebab, ambil satu sebab lah. Rupanya ada antara ayat-ayat tu yang tak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga kitab Injil. Dia sebut Injil yang dalam Bible tu, Injil pada 4. Injil kita satu je. Injil yang turun daripada Allah, Nabi Allah Isa alaihissalam. Semua ada. Yang dalam Bible tu nama Injil tu ada 4. Disebut apa? Kalau dalam Bible Arab dia sebut Injil Mata wa Markus wa Luqa wa Yohanna. Hadhil kutubul arba'ah hiya al-anajil indal masihiyyin. Itu dia dalam bahasa Arab. Maknanya apa? Injil Matthew, Mark, Luke, John. Dan keempat ni di sisi penganut Kristian itulah Injil. Cuma bila kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh Bible, biblical scholar, tokoh-tokoh Bible ni biblical scholar, mereka keluarkan kenyataan yang menarik. Antaranya saya teringat dengan seorang tokoh, Profesor Manshrick, sebut nama Mirza, from England. Dalam kitab dia tu dia kata apa? Mengikut kajian tokoh-tokoh Bible, Injil Matthew tak ditulis oleh Matthew, Mark tak ditulis oleh Mark, Luke tak ditulis oleh Luke, John tak ditulis oleh John. Dia ada 4 Injil yang nama dia Matthew, Mark, Luke, John tu. Matthew, Mark, Luke, John tak tulis Matthew, Mark, Luke, John. Sudahlah tu, kata profesor ni. Naskah asal Matthew, Mark, Luke, John yang tak ditulis oleh Matthew, Mark, Luke, John pun sudah tak ada lagi. Habis macam mana kita nak terima? Kalau dari sisi perspektif ilmu periwayatan Islam, dia dinamakan riwayat al-munqati', periwayatan yang terputus punya sanad. Jadi tak sampai pada Nabi Isa AS. Walau bagaimanapun, ni kenyataan para ulama, mana-mana kenyataan dalam Bible, termasuk Taurat ke Injil yang tidak bercanggah dengan Quran, kita terimalah. Menunjukkan apa? Kalau yang tak bercanggah tu masih ada lagi kebenaran saki-baki, kebenaran Islam di dalamnya. So kita terimalah. So dalam dialog antara Islam dengan kawan-kawan kita di kalangan Kristian, kita bawalah ayat-ayat menunjukkan ajaran Islam misalnya. Macam tu. Mana-mana kenyataan yang bercanggah dari perspektif Islam kita tolak. So dalam dialog kita nyatakan jugalah yang ni sebenarnya dari perspektif Islam ini bercanggah dengan ajaran Islam. Kita nyata secara bil hikmah, tak ada masalah. Lakum dinukum waliyadi. Okay. Lagi satu yang menarik, Bible ni dia bukannya satu. Dia bukan only satu jenis Bible yang banyak terjemahan yang berbeza. Dia banyak jenis Bible. Berapa banyak? Kita boleh lihat dari dua sudut. Yang pertama dari sudut mazhab, yang kedua dalam satu mazhab. Boleh lihat dua-dua sekali. Dalam satu mazhab kita, antara mazhab, sebagai contoh
Ada Bible Roman Catholic, ada Bible Protestant. Protestant ni dia nama Protest dengan Katolik tu tak sama. Katolik Bible dia ada 73 surah, 73 surah. Protestant 66. Jadi ada dua versi. Itu pun dah ada dua versi lah atau mazhab. Kemudian ambil satu mazhab. Dalam satu mazhab, ambil mazhab Protestan. Protestan ni, dalam Protestan tu sendiri pun banyak mazhab tu kan. Ikut kajian saya, berdasarkan kepada Newsweek, majalah English punya majalah, nama dia Newsweek April 2000 tahun 2000, sekarang 2020 tahun dulu. Dalam majalah Newsweek itu ada artikel yang ditulis oleh Profesor Berbanding Comparative Religion di United States. Ikut kajian dia, tahun 2000 je, Christian consists of 33,800 denomination, 3,800 mazhab. Banyak ya. Dan kebanyakan mazhab yang berpuluh-puluh ribu tu duduk di bawah mazhab Protestan. So dalam mazhab Protestan, Bible Protestan sendiri pun bukannya satu. Sebagai contoh, kita ambil macam ni lah. Kita ambil Bible Protestan in English language yang ditulis in the year 1611. Secara rasmi, generally secara rasmi, Bible Protestant in English language ditulis pada tahun 1611, yang disahkan oleh King James of England, sebab tu nama dia King James Version. So satu. Beratus-ratus tahun lepas tu, Bible King James Version ni tiba-tiba jadi dua. Pasal apa? Kerana ada semakan oleh tokoh-tokoh biblical scholar tu, tokoh-tokoh Bible tu, mereka semak Bible King James yang asal English. Rupanya ada beberapa problematik dalam tu, sehingga disemak, dan benda-benda yang problem tu dikeluarkan. Lalu nama adalah yang kedua yang telah disemak, nama dia Revised Version, King James Version, Revised Version. Lepas tu berapa lama lepas tu disemak lagi yang Revised Version tu jadi Revised Standard Version, RSV. Kemudian disemak lagi jadi apa? New Revised Standard Version. Lepas tu 3. Tak ada, lepas tu saya pun tak tahu. Jadi nampak tak? Ada macam-macam semakan. Pasal apa? Kerana ada problem. Apa problem? Itu memerlukan satu kuliah khas nak bahas. Cuma mungkin saya ambil satu. Yang ni saya teringat saya dialog dengan sahabat baik saya di kalangan Kristian. Kami bagus, selalu dialog, tak ada masalah, secara baik. Nak menambah ilmu pengetahuan, jadi selalu dialog. Jadi saya bawa dua Bible. Satu yang King James Version yang original, King James Version, Bible King James yang original. Lepas tu Bible yang telah disemak. Jadi dia pegang yang original, sebab mazhab gereja dia tu pakai yang original King James Version tu. Dia daripada Sabah ke Sarawak. Saya pula pakai King James yang telah disemak. Jadi saya buka dalam Injil Matthew. Tadi pernah dengar Injil Matthew kan, chapter 17 bab 17. Chapter bab 17. Dia buka, saya pun buka. Jadi kita baca contoh, ni Bible ni. Ni Bible. Ni Bible. Jadi bukalah Injil Matthew bab 17. Dalam bab 17 tu dia ada cerita Jesus healed a demon possessed boy. Nabi Isa AS tu dia menyembuhkan seorang budak yang dirasuk oleh demon. Demon ni maknanya dengan syaitan rasuk. Jadi Nabi Isa sembuh. Jadi saya kata pada dia, cuba lihat, you lihat Bible original in English, I lihat Bible King James yang telah disemak. Okay, dia kata okay, no problem. So kita bacalah. Saya kata, cuba you count chapter 17 from number 18. So dia kira lah, jangan baca, saya count je. So dia kira 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Saya kata stop. Lepas tu saya tunjuk saya punya Bible. Cuba kita kira 18, 19, 20,
Lepas tu 22, 23, 24. 21 ni pergi ke mana? Maknanya jalan yang dia semak ni dan 21 ni dah hilang. Pasal apa hilang? Rupanya bila dia kaji naskah-naskah Bible, naskah-naskah surah-surah yang dijumpai dari masa ke semasa di Palestin tu, okey, rupanya ayat 21 tu tak ada. Boleh faham tak? Matthew chapter 17, chapter 17 verse 21. Chapter 17, chapter 17, yes, verse 21 tu dah tak ada. Dia from 20 to 22, 21 tak ada. Jadi bagi yang pengguna pakai Bible yang telah disemak, maka mereka menganggap ayat 21 itu ayat yang tak sahih, sebab tu tak ada. Tapi yang pakai yang original King James Version tu, mereka anggap ayat 21 tu ayat yang sahih. So bagaimana pendapat you? What is your opinion? Cuma sahabat dia jawab. Sahabat dia jawab, dan semua Kristian akan jawab. Kadang-kadang macam jawapan sahabat dia tu yang ada sekali dialog. Dia kata Syekh, dia kata Ustaz, kata brother, memang saya terima ada berlakunya benda-benda yang macam ni, tapi dia tak mengubah kami punya kepercayaan asas. It's just a small thing. Dia kata macam tu. Jadi saya kata macam tu, tak apa lah. Kalau dari perspektif Islam dia lain. Dalam perspektif Islam, small thing boleh jadi big thing kan. Sebab kita bila sebut kitab suci itu memang syarat utama kitab suci lah, dia mesti tak ada sikit banyak ke sikit problematik permasalahan, dia mesti tak ada. Tapi tak apa, kita raih pendapat, tak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. So at least kita dapat gambaran serba sedikit mengenai Bible. So tahu, supaya kita tak terkejut bila buat kajian, alamak ada ayat ni, ada ayat tu, ni surah apa, surah ni. Jadi at least berdasarkan introduction to the Bible tadi, tuan-tuan nampak gambaran. Okay, so baru kita start tajuk. Tajuk dia, what is the focus of Islam